nak menunjukkan bahawa tak ada orang yang terlepas daripada dosa. Mesti ada dosa, mesti ada salah kita, mesti ada kekurangan kita. Maka di situlah Allah Ta'ala perhatikan kebaikannya lebih lagi daripada dosanya. Maka Allah Ta'ala akan bagi syafaat, bantuan, rahmatnya kepada orang itu sehingga boleh masuk syurga tanpa hisap. Tak perlu hisap tentang dosa-dosanya itu. Ini kepada orang-orang yang Allah pilih. Sedang orang yang amal kebaikannya sama banyak dengan dosa-dosanya akan dihisap dengan mudah, lalu ia masuk syurga. Tadi dosanya lagi berat, dosanya lagi ringan daripada pahalanya berat. Masuk syurga tanpa hisap. Ini bagaimana pula orang yang sama je. Dosa dengan pahala dia lebih kurang je 50-50. Dia tak dosa sangat, dia buat jahat juga, dan sama dia juga buat kebaikan. Maka orang begini akan diringankan hisapnya. Maknanya hisap tu ialah dia punya percaturan yang Allah Ta'ala nak tengok hitung kebaikan dan keburukannya akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya? Lalu dia masuk ke syurga dengan mudah. Sesungguhnya syafaat Rasulullah SAW itu bagi orang yang telah menelantarkan dan memperberatkan beban dirinya sendiri. Sesungguhnya syafaat Rasulullah itu bagi orang yang telah menelantarkan dan memberatkan beban dirinya sendiri, iaitu kepada agama. Maka yang ketiga syafaatnya ialah Rasulullah SAW. Sebab itulah di akhirat nanti tak ada syafaat lain lah. Itu saja yang kita dapat di padang mahsyar. Tak dapat syafaat Allah Ta'ala, syafaat Rasulullah SAW. Ketika itu para Nabi semuanya tak ada imuniti. Tak ada imuniti makna kata, pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun kata, aku tak boleh buat apa-apa. Pergilah kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, segala-gala Nabi, semuanya tak boleh buat apa-apa. Bahkan ketika itu disebut dalam hadis, wajah para Nabi pun pucat lesi. Sehingga dikatakan bahawa ini adalah hari kemurkaan Allah. Belum pernah lagi Allah marah macam ni seperti hari ini. Dan takkan lagi Allah marah macam ni seperti hari ini. Maknanya tak ada sebelum, tak ada selepas. Ini hari kemuncak kemarahan Allah. Sepucat lesi wajah para Nabi. Dan ketika itu yang boleh bagi syafaat ialah Nabi SAW yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang dikenali. Macam mana Nabi nak kenal kita? Orang yang banyak selawat kepadanya. Orang yang bila singgah ke tanah suci Madinah, ziarah kuburnya. Kan Nabi kata, ziarahlah aku di Madinah. Barang siapa yang ziarah aku setelah kewafatan aku, seumpama dia ziarah aku ketika aku hidup, maka wajib bagiku syurga untuknya. Makna kata Nabi boleh bagi syafaat kepadanya. Selain daripada itu, selawat kepada Nabi SAW, ikut syariatnya dan sebagainya. Diriwayatkan juga sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, Qarun pernah memohon pertolongan kepadamu, tetapi kamu menolaknya. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya ia memohon pertolongan kepadaku, niscaya aku akan menolongnya dan mengampuninya. Qarun ni siapa? Kita sebut harta karun kan. Asalnya daripada Qarun. Qarun ni dulu ialah pemuda yang miskin. Dia anak ramai. Pemuda miskin. Dia minta kepada Nabi Musa, tolonglah doakan aku jadi kaya. Nabi Musa pun doakan dia sebab kesian kat dia. Tanggungan dia ramai. Dia pun jadi kaya raya. Bila jadi kaya raya, dia pun mula lupa diri. Bila mula lupa diri, akhirnya dia pun jatuh ke lembah kesesatan, dan akhirnya dia tak nak keluarkan zakat dan sebagainya, tak nak bantu jalan Allah, semakin jauh daripada rahmat Allah, dan akhirnya ditenggelamkan dalam bumi. Tenggelam dalam bumi, sebab itulah disebutkan bukan saja Qarun, dengan harta-hartanya pun tenggelam. Sebab tu sebut harta Qarun kan. Maknanya kita sebut semuanya. Asalkan kat belakang rumah kita jumpa harta Qarun kan. Semua jadi Qarun punya kan. Sebab nak menunjukkan bahawa kayanya Qarun ni kan, tenggelam dia. Kat mana dia sekarang ni? Dalam bumi. Ketika Qarun dalam keadaan kemuncak, waktu tu Allah Ta'ala nak azab dia, dah gempa bumi berlaku, dia minta pertolongan pada Nabi Musa. Dia lupa juga Allah. Musa, selamatkan aku Musa. Kata Allah Ta'ala setelah Qarun ditenggelamkan di dalam muka bumi, kata Allah, wahai Musa, Qarun ni silap je. Dia minta pertolongan kepada engkau. Kalau di saat itu dia minta pertolongan kepada aku, niscaya aku akan penuhi pertolongannya dan aku akan ampuninya. Allahu Akbar. Maknanya luasnya rahmat Allah Ta'ala ini dalam tajuk yang kita bincang ni ialah bahawa
Macam mana keadaan kita susah sulit sekalipun, kita rasa aku ni sembahyang pun tidak, aku maksiat aku buat, itu ini aku tak buat. Macam-macam maksiat, apa benda dosa yang aku buat, dan aku pun jenis tak solat, tak sembahyang, tak jaga zakat dan sebagainya. Tiba-tiba nak minta bantuan Allah ketika aku susah. Ini nak menunjukkan bahawa walaupun dalam keadaan begitu, rahmat Allah tetap luas. La ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kalaulah orang yang paling hina, yang tak jenis, tak taat pada Allah, dia tak jaga ibadahnya pada Allah, dia buat pula kemungkaran, dia buat pula kemaksiatan, pun Allah Ta'ala boleh terima dia, Allah Ta'ala boleh rahmat dia, boleh bantu dia. Apatah lagi kita yang menjaga ibadahnya, kita yang menjaga ketaatan, kita yang menjauhkan kemungkarannya. Maka kalau kita dalam keadaan sulit, berdoalah pada Allah. Rahmat Allah ini luas. Sebab Allah Ta'ala kasih sayangnya kepada hamba-Nya lebih luas, lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. La ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. InsyaAllah kan. Ini kisah tentang Qarun. Sa'ad bin Bilal mengungkapkan pada hari kiamat nanti ada perintah untuk mengeluarkan 2 orang daripada neraka. Lalu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, ini disebabkan apa yang pernah kalian lakukan. Dan aku bukan penganiaya terhadap hamba-hambaku. Selanjutnya Allah menyuruh untuk mengembalikan mereka ke neraka lagi. Yang seorang dalam keadaan dibelenggu sudah siap memasuki neraka, dan yang lainnya enggan masuk. Kemudian diperintahkan agar keduanya dikeluarkan sekali lagi. Ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Orang yang baru saja kembali ke neraka menjawab, Aku takut akibat buruk kemaksiatan, dan aku tidak ingin menjerumuskan diriku terkena murkamu. Sementara orang yang enggan kembali menjawab, sangkaan baikku terhadap engkau membuat aku yakin bahawa engkau tidak akan mengembalikan aku ke neraka lagi setelah engkau menyelamatkan aku. Lalu Allah memerintahkan agar mereka berdua dibawa ke syurga. Masya Allah. Ini cerita tentang di akhirat nanti 2 orang penghuni neraka. Kerana rahmat Allah Ta'ala, Allah kata kepada malaikat, keluarkan mereka kejap. Allah nak jumpa. Keluarlah daripada neraka tu, keluar kejap. Lalu Allah Ta'ala pun kata, kenapa kamu masuk neraka? Aku masukkan kamu ke dalam neraka kerana sebab apa yang pernah kalian lakukan, iaitulah menzalimi diri sendiri. Aku tak zalim kepada kamu, aku sediakan syurga. Tapi kamu yang nak masuk dalam neraka kerana perbuatan maksiatmu kepadaku. Maknanya Allah jelaskan bahawa Allah tidak zalim. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Begitulah kasih sayang Allah Ta'ala, bahawa nak bagi tahu bahawa kau yang nak masuk neraka, bukan aku yang nak campak kau ke dalam neraka. Setelah bagi tahu macam tu, Allah kata, wahai malaikat, letak mereka dalam neraka balik. Maka kedua-dua ni pun nak pergi ke neraka. Seorang masuk neraka balik sebab dia tahu dia memang ahli maksiat, memang layak dihukum. Seorang lagi tak nak masuk. Kemudian dipanggil balik sekali lagi dua-dua orang ni. Kenapa kamu masuk neraka balik setelah aku suruh kamu masuk? Dia kata, ya Rob, memang aku ni layak masuk neraka. Kerana aku ni memang buruk maksiat aku. Ini nak menunjukkan bahawa keadilan Allah Ta'ala itu sehingga ahli neraka pun tahu dia layak kena hukum. Makna kata keadilan Allah tu, punyalah terperinci keadilan Allah tu, sehingga orang yang kena hukum masuk neraka, dia tahu memang layak aku masuk neraka. Sebab kerana perbuatan aku. Kalau kat dunia ni, kita dihadapkan ke mahkamah, dibicarakan depan hakim, kemudian hakim putuskan kita bersalah. Orang yang bersalah tu kadang-kadang dia boleh argue balik. Katanya, aku tak bersalah, aku ada bukti sekian-sekian. Dia tak puas hati dengan penghakiman tadi. Itu kerana penghakiman manusia. Mungkin ada hal-hal yang mungkin terlepas pandang dan sebagainya, kecuali manusia. Tapi penghakiman Allah takkan terlepas walaupun seberat zarah. Sehingga orang yang memang layak masuk neraka, dia kata, memang aku layak masuk neraka sebab tu aku masuk balik neraka. Maknanya begitu kata dia. Yang seorang lagi pula, kenapa kamu tak nak masuk neraka? Kan aku suruh kau masuk neraka balik. Kata dia, ya Rob, aku ni bersangka baik. Engkau ni Tuhan yang Maha Penyayang. Setelah engkau suruh kami keluar daripada neraka kejap, takkanlah kau nak biarkan kami masuk neraka balik. Tentu kau akan ampunkan aku. Maknanya sangka baik daripada Allah.
Maka kerana itu Allah Ta'ala lepaskan kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Ya Allah, kan? Ini nak menunjukkan bahawa syafaat Allah Ta'ala ia bergantung juga pada sangkaan kita kat dunia ni. Bagaimana kita sangka pada Allah, begitulah Allah Ta'ala akan bersangka pada kita. Maknanya apa dia? Sangkaan kita ni ialah apa pandangan kita pada Allah. Jahat macam mana sekalipun kita, ada tak Allah dalam hati kita? Maknanya begitu. Kalau langsung tak ada, memang tu dia jahat sangatlah ni. Allah pun dia buang, maknanya dah kufur lah tu. Ini memang di akhirat nanti tak akan dipandang. Tapi kalau jahat cara macam mana sekalipun, tapi dalam hati tetap ada Allah, dia yakin Allah Tuhannya, maka itulah iman. Iman walaupun seberat zarah. Maka Allah masukkan kedua-duanya ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana rahmatnya dan kerana iman yang ada dalam hatinya. Allahu Akbar. Ini rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Allah berseru daripada bawah arasy-Nya, wahai umat Muhammad, seluruh kewajipanku sudah aku tunaikan kepada kalian, hanya tinggal beberapa saja, maka tuntutlah hak-hak itu, lalu masuklah ke syurgaku berkat rahmatku. Ini hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu yang menceritakan bahawa di hari kiamat nanti umat Muhammad kita ni lah, ya, kata seluruh kewajipanku sudah aku tunaikan kepada kalian. Apa dia? Allah Ta'ala dah bagi kita segala-galanya kat dunia ni. Kita nak senang, kita nak lepas daripada kesusahan, kita nak lepas daripada kesulitan, semua Allah bagi. Sekarang tinggal beberapa sahaja lagi. Tuntutlah sekarang ni. Apa nak tuntut? Hak-hak itu. Iaitulah kita nak masuk ke syurga. Kita nak lepaskan daripada azab neraka. Ini antara hak-hak dia. Masuklah ke syurgaku berkat rahmatku. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW ini diberi keutamaan untuk masuk syurga dahulu. Tak ada orang lain lagi. Ketika Rasulullah SAW diambang sakaratul maut, tuan-tuan, diambang sakaratul maut, Nabi ni, waktu itu datanglah malaikat maut. Kata malaikat maut, wahai Rasulullah, hari ini dah sampai waktu untuk aku ambil nyawamu. Izinkan aku untuk ambil nyawamu. Kata Nabi, kalau begitu ketetapan Allah, aku ikut saja. Kemudian diambillah, rasalah saat-saat sakaratul maut tu, diambil roh daripada kaki Rasulullah. Rabi dah mula rasa sakit. Wahai malaikat maut, mana Jibril? Jibril AS tak ada. Jibril ada, dia sedang mengaturkan malaikat-malaikat untuk menyusun, untuk menyambut ketibaanmu di langit. Maka Jibril pun datang, menyerupai manusia, datang tengok, kan, tak nak pandang Rasulullah. Jibril, kau jijik ke tengok muka aku ni? Kan, jijik. Tak Rasulullah, siapa sanggup tengok wajah kekasihku, kekasih Allah dalam keadaan sakit begini? Waktu itulah Nabi pun kata, wahai Jibril, terangkan apakah yang aku dapat nanti. Kata Nabi, kata Jibril, wahai Rasulullah, aku dah menyediakan malaikat semua. Allah telah menyediakan malaikat untuk menyambutmu sampai ke syurga. Dan macam-macam kelebihan, di mana kata semuanya untuk Rasulullah SAW. Tak ada orang boleh masuk syurga melainkan kau, wahai Rasulullah. Bagaimana dengan umatku? Nabi kata, umatku bagaimana? Lalu jawab Jibril AS, umatmu adalah umat yang di awal-awal masuk syurga, melebihi daripada umat-umat lain. Engkaulah umat yang terawal yang masuk syurga melain daripada umat lain. Ketika itu baru Nabi rasa puas. Kan? Makna kata bahawa Rasulullah SAW ini dia terfikir tentang umat dia. Sakit tetap rasa sakit, tapi fikir tentang umatnya. Maka ketika Nabi SAW di akhirat nanti, dia juga akan bagi syafaat pada umat-umatnya. Itu kelebihan. Siapa yang bagi dia? Siapa yang bagi izin Nabi ni? Allah Ta'ala. Kenapa? Rahmat Allah Ta'ala pada umat Muhammad SAW. Rahmat Allah ni cukup luas, tuan-tuan. Ya. Jahat macam mana sekalipun, ada peluang tetap untuk masuk syurga. Makna kata bukan suruh buat jahat. Tidak. Selagi kita ada iman di hati kita. Ya. Riwayat pada satu hari, seorang Arab Badui mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu membacakan firman Allah Ta'ala, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Si Badui itu lalu berkata, demi Allah, dia tidak akan menyelamatkan kalian daripada jurang neraka itu
kalau dia bermaksud hendak melemparkan kalian ke dalamnya. Ibnu Abbas pun membidas. Kalian semua perhatikan kalimat hikmah yang dikatakan oleh orang yang sebetulnya tidak pandai dalam agama itu. Ketika mana Ibnu Abbas baca firman Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Ada orang dah berada di tepi jurang neraka dah. Jurang ni nak kena tolak sikit lagi. Tolak sikit masuk neraka. Dah tepi jurang neraka dah. Tiba-tiba Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Allah selamatkan dia. Kata Badui tadi, takkanlah Allah nak selamatkan orang yang dah ada kat tepi neraka. Kalau dah sampai kat tepi neraka tu, tentulah kamu akan masuk neraka juga, kata si Arab Badui tadi. Lalu kata Ibnu Abbas, cubalah kau tengok perkataan hikmah ini dengan penuh iman. Maknanya menunjukkan bahawa ini kasih sayang Allah. Manusia yang layak dihukum kat tepi neraka pun Allah boleh ampunkan dia dengan rahmatnya. Kenapa kalian nak percaya cakap si Badui yang jahil ni? Makna kata bahawa kalau orang yang tak percaya begitu rahmatnya Allah Ta'ala pada kita, samalah dia macam Badui yang jahil tadi. Punyalah rahmat Allah Ta'ala luas, kan? Tuan-tuan, sebab itulah kita, tuan-tuan, bila berhadapan dengan orang yang meninggal dunia, kita sangka baik pada dia. Walaupun yang mati itu dalam keadaan maksiat, ya, dijatuhkan hukuman kerana membunuh orang, mati gantung diri. Ataupun ketika melakukan rompakan, mati ditembak polis. Maknanya dalam keadaan yang tak elok lah. Mati dalam keadaan maksiat. Mati ketika ditangkap halwat, kemudian bunuh diri, jatuh bangunan, mati. Dalam keadaan begitu pun, Islam mengajak kita untuk sangka baik. Sangka baik itu bukan dengan kerana perbuatan dia, tidak. Sangka baik pada kematian dia. Mungkin waktu dia mati, Allah ampunkan dosa dia. Sangka baik, husnuzon. Kita dilatih untuk husnuzon, sangka baik. Pada orang yang mati dalam keadaan beriman, kita sangka baik, insya-Allah. Mudah-mudahan syurga tempat dia. Kita niatkan begitu saja. Bagaimana pula kalau orang yang bukan Islam mati? Orang bukan Islam mati, memang terang-terang dia mati tak ada syahadah. Mati dalam keadaan Nasrani ke, Yahudi ke, dalam keadaan Hindu ke, Buddha ke, apa ke, dia mati. Pun kita tak boleh kata dia ahli neraka. Tak boleh. Mati neraka manalah dia duduk ni. Tak boleh. Siapa tahu dia mati dalam keadaan iman. Maknanya kata bukanlah suruh kita doa pada dia. Tak boleh. Doa pun tak boleh. Kita sangka baik saja ni dengan cara jangan ungkap benda-benda yang tak sepatutnya. Sangka baiklah. Doa tak boleh. Cakap buruk pun tak boleh. Makna kata apa? Makna kata kita sekadar takziah, sekadar ungkapan yang tidak menyakiti orang lain dan juga tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Sebagaimana yang mati sekarang ni kan, Queen Elizabeth mati baru ni kan, satu dunia heboh pasal kematiannya. Sampai sekarang tak ke bumi lagi ni kan. Dia mati bila ya? Dah berapa hari dah? Hari yang ke-10 baru cadang nak ke bumi. Bayangkan 10 hari kan, dibawa ke istana ni, bawa ke istana ni, upacara perarakan dan sebagainya. Okeylah, tu kematian dia. Tapi yang kita sedianya bila ada masyarakat Islam yang ketawa dengan kematian dia. Bukan kita katakan, tak apalah, memang layak dia ketawa, dia ni musuh Islam, punca dia lah kerana kematian orang Islam ramai apa semua. Itu satu bab. Satu bab lagi, kita bila ketawakan orang lain yang mati, dan orang lain tu ialah tokoh, maknanya tokoh tu ialah dalam kalangan dia, maka adakah kita suka bila tokoh yang kita puja pula, ni dalam kalangan orang Islam mati, orang bukan Islam pula ketawa? Maka tentu kita tak suka. Maka daripada itu hikmahnya ialah jangan kita buat reaksi gelak ke, ketawa ke, padan muka ke, neraka mana ke, kita hukum dia, tak boleh. Habis boleh tak kita doakan dia? Doa pun tak boleh. Macam baru ni ada seorang Yaman kan, dia buat umrah kan, upah umrah untuk Queen Elizabeth. Ya Allah, apa ilmu dia pakai tak tahu kan. Ada pula kata Queen Elizabeth ni keturunan Nabi. Mana salah silah dia ambil tak tahulah kan. Tapi kalau dia kata keturunan Nabi Adam, kita terima lagi kan. Ini keturunan Rasulullah, ini memang salah lah, silap lah kan. Maka kita nak sebut bahawa dalam keadaan kita menghadapi kematian yang bukan Islam pun, Nabi ajar jangan kita menghina dia. Bahkan kita kena hormat dia. Bagaimana Rasulullah SAW menghormati jenazah Yahudi yang lalu depannya. Ketika itu Nabi berdiri, sahabat pun diri. Sehingga Yahudi itu pun dah hilang, jenazah itu pun dah pergi, maka baru Rasulullah duduk, sahabat pun duduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi Yahudi, bukannya daripada kalangan kita?
Jawab Nabi, walaupun dia bukan daripada kalangan kita, dia juga berhak untuk dihormati. Makna hormati tu ialah tanda kita nak supaya bila orang Islam meninggal juga, mereka boleh hormatkan kita juga. Apa yang kita buat, dia akan dapat balik. Namun demikian, tetap tidak boleh mendoakan kebaikan ataupun apa sahaja pada orang yang yang mati dalam keadaan kafir. Tak boleh. Ya. Sebagaimana ada yang komen RIP, RIP kan. RIP kan. Benda RIP tu. Rest in peace kan. Berehat kau dengan tenang. Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Hukum haram. Haram terus. Ya. Habis kita ucap apa? Ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kan orang kafir. Kenapa nak sebut innalillah pula? Walaupun dia kafir, walaupun dia bukan Islam, tapi innalillah tu apa maksud dia? Daripada Allah dia datang, kepada Allah jua dia kembali. Itulah kalimah dia, kalimah istirja, kalimah musibah, kalimah apa saja, kematian, kesedihan, keburukan, kesulitan, itulah kalimah dia. Dah kita tak sebut RIP, tak boleh. Kerana apa? Kerana ketika Rasulullah SAW berhadapan kematian ataupun dalam keadaan nazak bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan nazak ni, nak meninggal. Rasulullah di tepinya. Rasulullah kata kat pakcik, tolonglah masuk Islam. Ucap la ilaha illallah, aku jamin tempat pakcik dekat syurga nanti. Dan ketika itu Abu Jahal pun ada. Wahai Abu Talib, kau nak lupakan agama nenek moyang kita sebabkan Muhammad ni? Kan? Akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih, kecewa, sedih, frust. Kenapa? Di pakcik dia ni. Dan Nabi pun kata, wahai Allah, wahai pakcik, kata dia, aku akan mohon pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Padahal pakcik ni mati tanpa iman. Nabi nak doakan pakcik dia. Rasulullah ni bukan orang lain, kan? Lalu Allah Ta'ala pun menegur perbuatan Rasulullah itu, diturunkan surah At-Taubah ayat 113 yang menyebut, ma kana lin-nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak dibenarkan bagi mana-mana nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Maka ayat ini membatalkan hajat Nabi untuk doakan pakciknya. Maka kalau Nabi pun ditegur tak boleh doakan pakciknya, apatah lagi kita. Maka tak boleh sebut RIP. Bila ada orang kafir, orang bukan Islam meninggal dunia, maka ucaplah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah boleh? Boleh. Salam takziah ke atas keluarganya. Semoga keluarganya tabah menghadapi ujian ini. Okey. Tapi tak boleh doakan pada orang yang mati. Mudah-mudahan dia tenang di sana. Tak boleh. Tenang apa mati tanpa iman? Tak ada ketenangan. Ya? Maka perbetulkan apa yang kita tersilap selama ini. Ya? Tapi dalam masa yang sama juga, kematian orang yang merupakan musuh Islam tak boleh diwawarkan sangat. Ini dikira sebagai meratapi yang dilaknat. Meratapi dilaknat itu ialah buat hebahan, kita pula sana sini, pegang gambar dia. Contohnya Queen Elizabeth tu, kami berduka cita atas kematiannya, sedih kan. Padahal orang Islam, kita tahu apa yang dia buat pada negara kita, pada agama kita. Tapi kita pula meratapi dengan cara menghebahkan lagi. Cerita-cerita lebih-lebih. Sekali dua tak apalah. Ini selalu kita nak ekor perkembangan dia. Ini tak boleh. Islam tidak membenarkan. Ya? Kerana itu ratapan yang tidak dibenarkan. Ratapannya ada dua. Satu, ratapan yang menangis melampau-lampau. Itu tak boleh. Kedua, ratapan ialah menghebahkan kematian orang kafir yang bukan Islam ini dengan cara yang keterlaluan. Sehingga ceritakan kebaikan-kebaikan dia, sedangkan kejahatan dia pun ada juga. Ini tak boleh. Ya, Islam mengajar kita begitu. Kalau orang Islam yang dalam kalangan ulama, dalam kalangan orang yang berjasa, tokoh-tokoh tempatan, pemimpin-pemimpin yang baik, maka boleh kita hebahkan dia. Mudah-mudahan bila kita hebahkan kematian dia, ramai orang datang solat jenazah dia, ramai orang yang mendoakan dia. Itulah antara kelebihan dia. Ya, kena faham bab itu. Baik. Dah masuk isyak kau? Belum. 9 lagi. Macam mana ni masa kerja Dan?
Masa kecederaan dah. Kita sambung sekejap ya. Kita sambung sikit lagi. Kan abang, kita sambung boleh. Pak Azam boleh sambung lagi? Dah boleh dah Covid dah tak ada dah kan? Baik. Asy-Syanabahi berkata, aku menjenguk Ubadah bin Asyamid saat dia sedang sakit menjelang wafatnya. Aku menangis. Lalu dia berkata, kenapa kamu menangis? Demi Allah, setiap kali aku dengar hadis Rasulullah SAW itu untuk kalian, aku pasti sudah menceritakannya kepada kalian. Kecuali ada sebuah hadis yang sekarang baru aku mahu ceritakan kepada kalian ketika nyawaku sudah hampir melayang. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, Allah melarang neraka menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Orang yang pegang kepada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah larang neraka menyentuhnya. Persoalannya, kalimah itu adakah akan kekal dengan kita sehingga akhir hayat kita? Sekarang mungkinlah, sebab kita masih Islam, kita masih menyebutnya. Di hujung usia nanti, sama ada dapat sebut atau tidak, bergantung pada cara kita mencorakkan hidup kita kat dunia ini. Kita berhenti kejap untuk bagi alunan azan. InsyaAllah kita sambungkan lagi sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Go on. La ilaha illallah.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, Allah melarang neraka menyentuhnya. Riwayat Muslim. Menunjukkan bahawa kita kalau ada kalimah tu bawa sampai hujung akhir hayat kita, maka neraka haram untuk kita masuk. Neraka pun dilarang menyentuh kita. Namun keyakinan kita itu memang betul. Selagi bawa kalimah itu takkan masuk neraka. Bagaimana keadaan kita di hujung hayat kita nanti? Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah. Orang beriman yang beramal soleh, dia pasti bawa kalimah itu sehingga dia mati. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Kalau kita ni jenis orang yang bermata teruk sangatlah, memang jenis zalim sangatlah pada diri sendiri dengan perbuatan maksiat, dengan perkara-perkara yang Allah suruh kita tinggalkan. Waktu nak hujung nyawa nanti, kita boleh disesatkan oleh Allah Ta'ala. Allah tak nak kalimah tu kita bawa. Allah tak nak kalimah tu bersama kita. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Ini yang kita takutkan. Kalimah ni tak ada waktu kita nak mati nanti. Allahu Akbar. Ini kita takut. Sebab itulah perlu melazimi diri kita dengan ketaatan. Jaga kalimah ini. Setiap perbuatan kita ingat bahawa kita ni hamba Allah. Allah nampak apa yang kita buat. Waktu tu kita automatik tinggalkan maksiat. Maka hal itulah mudah-mudahan datangkan rahmat Allah supaya kita mati nanti dengan kalimah itu juga. Abdullah bin Amr ibn As mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan membebaskan seorang umatku di hadapan semua makhluk. Atau akhirat nanti satu orang akan dipanggil. Mari sini si pulan-pulan. Dia ke depan. Diperlihatkan kepadanya 99 buku catatan amal yang masing-masing membentang sejauh mata memandang. 99 buku catatan tu. Maknanya 99 buah buku. Dibuka. Nah, ni segala kehidupan kau. Daripada kau lahir sampai kau mati, ni dia buku-buku dia. Maka, kemudian ditunjukkan tentang kejahatan dia, tentang maksiat dan sebagainya. Kemudian Allah bertanya, apakah ada dalam ni yang kamu sangkal? Ada tak benda-benda yang kamu nak hujah? Ya Allah, aku tak buat benda begini. Aku perlukan, aku nakkan peguam. Ada tak? Macam contohlah. Macam kita kat mahkamah kan. Saya nak jumpa dengan peguam saya. Maknanya ada orang yang nak bela kita. Di sana Allah Ta'ala tanya, ada tak benda-benda yang kamu nak sangkal? Apakah para malaikat yang bertugas mencatat amal berlaku zalim kepadamu? Adakah malaikat ni, dia ada buat catatan sajanya memang nak masukkan kamu dalam neraka, tulis kejahatan yang kamu tak buat. Adakah pendakwa raya ada tambah-tambah apa yang kamu tak buat? Contohlah hakim tanya macam tu. Kan Allah tanya juga, punyalah adil Allah. Dia tahu dah kita memang jahat, tapi dia tanya lagi, ada tak kamu nak membela diri kamu? Ada apa-apa pembelaan tak? Lalu dijawab, orang itu menjawab, tidak ada wahai Tuhanku. Kenapa? Dia rasa keadilan Allah tu, walaupun dia ni dah nak masuk neraka dah, dia rasa keadilan Allah tu. Adanya Allah Ta'ala, memang aku layak masuk neraka kan. Lalu orang tu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya, apakah kamu mempunyai alasan kamu tak nak bela diri ke? Nak masuk neraka dah ni? Dia jawab, nak alasan apa ya Rabb? Yang betul dah, tak ada alasan dah kan. Allah pun berfirman, baiklah, sesungguhnya kamu mempunyai satu kebajikan. Punyalah baik Allah Ta'ala ini. Padahal dah boleh masuk neraka dah, tapi bagi peluang pula kamu ada satu benda kebaikan yang kamu buat. Dan pada hari ini kebaikan tersebut tidak akan dizalimi. Sebab kerana benda ni kamu takkan masuk neraka. Allah Ta'ala pun mengeluarkan selembar kertas bertulisan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu orang itu bertanya, ya Rabb, apa maksud selembar kertas ini jika dibandingkan dengan 99 kitab catatan amal tadi? Punya banyak dosanya 99 buku dibanding dengan sehelai kertas tadi. Apa maksud dia ni? Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi, takkan masuk neraka. Lalu kitab catatan amal itu diletakkan pada salah satu daun timbangan neraca, Al-Mizan, dan selembar kertas itu diletakkan pada daun timbangan yang satu lagi. Ternyata berat kitab catatan amal itu
lebih ringan daripada selembar kertas yang tertulis kalimah la ilaha illallah yang ada dalam dirinya tadi. Berat kalimah tu, kalah dosa-dosanya tadi. Ya Allah. Sebab tidak ada sesuatu yang beratnya lebih berat daripada nama Allah yang ada dalam hati orang itu. Masya Allah. Hadis Ibnu Majah dan At-Tirmizi nak menunjukkan punyalah Allah memang nak bagi kita masuk syurga. Memang nak bagi masuk syurga. Kamu yang tak nak masuk syurga kan? Punyalah rahmat Allah Ta'ala itu sehingga setiap benda pun dia akan perhatikan. Punyalah, ada tak alasan dia boleh masuk syurga? Begitu punya alasan. Memang nak bagi tapi kamu tak nak. Punyalah rahmat Allah. Cuma kalau betul-betul memang jahat betul, sebab itulah memang layak masuk neraka. Jahat betul lah orang ni kan, memang tak layak masuk. Maka Allah Ta'ala punya penilaian itu lebih tepat daripada penilaian kita pada manusia. Jangan pandang jahat pada orang, kerana kita pun belum tentu lagi masuk syurga. Ya, maka di situlah kita nak terangkan bahawa rahmat Allah ini luas. Semua orang ada potensi untuk dapatkan rahmat Allah. Tak ada siapa yang terlepas. Walaupun orang itu orang kafir, dia tetap ada potensi selagi dia tak mati. Selagi dia tak mati, maka mungkin Allah bagi hidayah dia. Wallahu a'lam. Itulah kita kena sangka baik pada semua orang. Jahat macam mana pun, Allah tetap ada bersama dengan dia. Mungkin Allah bagi hidayah pada dia. Allah, berapa kita pula? Kita ni minta supaya mudah-mudahan Allah jangan pesokkan hati aku setelah memberi hidayah padaku. Ini kita nak. Masya Allah. Jadi sekadar itu yang kita sampaikan pada malam ini tuan-tuan. Mohon maaf kerana mengambil masa sedikit sampai isyak ni. Sebab apa? Bulan depan sebagaimana saya dah maklum pun pada tuan imam kita, saya tak dapat bersama kerana ada buat menunaikan umrah bersama keluarga. Tarikhnya 7 sampai 21 Oktober. 21 Oktober tu saya balik sini. Dan memang hari tu hari Jumaat di sini pula. Tak sempat lah, kerja kan. Takkan nak bawa beg ke sini kan. Jadi kita tangguhlah kepada bulan 11 insya-Allah jika panjang umur. Nak habiskan lagi ni 7 helai je lagi buku ni. Lepas tu khatamlah kan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wad nar. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, muslim muslimat mukmin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, rahmatilah kami di dunia ya Allah, rahmatilah kami di akhirat nanti ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, tempatkanlah kami semua ya Allah ke dalam syurga-Mu yang tertinggi ya Allah, syurga didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami tahu kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi semuanya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.